Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hebat daripada saya buat anda semua yang sentiasa ceria, yang sentiasa gemilang dalam apa jua tindakan yang anda sedang laksanakan. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan supaya kita sentiasa dalam keadaan yang sihat dan tidak dijangkiti oleh wabak COVID-19. Okey, pada hari ini kita akan sambung, insya-Allah saya akan sambung kelas kita untuk topik yang ketiga, iaitu rancangan perniagaan bagi bahagian satu. Okey, sebelum itu, sebelum kita teruskan kelas kita pada hari ini, kita tengok dahulu apakah hasil pembelajaran untuk topik yang ketiga. Di mana untuk di akhir pembelajaran nanti anda akan dapat dua perkara, iaitu anda dapat mengenal pasti peluang-peluang perniagaan, dan yang kedua anda dapat menjelaskan format pelan perniagaan yang sebenar. Okey, kita tengok dahulu subtopik yang pertama, iaitu mengenal pasti peluang perniagaan. Okay, bagaimana untuk kita mengenal pasti peluang perniagaan? Okay, untuk kita mengenal pasti peluang perniagaan, ianya kita tengok dahulu, sebelum kita tengok bagaimana untuk mencari atau mengenal pasti peluang perniagaan, kita kena kenal dahulu, kita kena tahu dahulu apakah yang dimaksudkan dengan peluang perniagaan. Okey, perkataan peluang. Apa maksud peluang? Peluang adalah satu keadaan di mana ianya boleh memberi faedah ataupun kebaikan, okay, atau membawa kejayaan kepada seseorang. Erti kata lain, peluang ini adalah sesuatu perkara atau sesuatu keadaan yang boleh memberi faedah kepada seseorang tersebut, dan ianya juga boleh membawa seseorang tersebut untuk berjaya. Sebagai contoh, anda datang ke KPTF. Untuk apa anda datang ke KPTF? Untuk anda belajar di dalam bidang nursing, kejuruteraan. So, bila anda belajar di dalam bidang kejuruteraan di KPTF, itu juga salah satu peluang di mana anda dapat peluang untuk sambung belajar di dalam bidang kejuruteraan, supaya insya-Allah di masa akan datang anda akan jadi seorang jururawat. Okey. Now, biasanya peluang ini dia datang secara sama-sama ataupun ianya datang dalam keadaan tidak pasti. Artinya peluang ini dia bukan kita merancang peluang tersebut, tetapi peluang tersebut datang dengan keadaan kita tak sedar. Cuma seseorang yang cepat ataupun yang cekap ataupun orang yang bersedia, mereka akan mengambil peluang tersebut yang ada di hadapan mereka untuk memastikan mereka berjaya. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang lambat, sudah tentulah mereka tersebut adalah orang yang ketinggalan dan tidak mengambil peluang itu sebagai satu asbab untuk dia berjaya. Tak mustahil peluang tersebut akan pergi kepada orang lain. Sebab itulah orang kata peluang ni hanya datang satu kali. So kalau anda cakap, anda pandai, anda grab that opportunity, peluang tersebut, insya-Allah anda akan berjaya. Tapi kalau anda lambat, anda tidak melakukan tindakan, kemungkinan peluang tersebut akan pergi kepada orang lain dan anda akan berada di. Okey. Now, sama-sama kita lihat pula apakah cara untuk kita kenal pasti peluang perniagaan. Ianya terdapat dua kaedah, dua cara untuk kita kenal pasti peluang perniagaan. Iaitu yang pertama melalui daya fikiran, yang kedua melalui masalah yang ada. Okay, kita tengok cara yang pertama, daya fikiran. Okay. Setiap usahawan perlu berfikir ke hadapan. Apa maksud dia? Maksudnya ialah setiap usahawan, mereka perlu ada daya fikiran ataupun mereka perlu menggunakan fikiran mereka ke hadapan. Maksudnya 2 ataupun 10 ataupun 15 kali lebih cepat daripada orang biasa. Sebab perlu berfikir ke hadapan, kerana seorang usahawan ini mereka perlu melihat, mereka perlu tengok, pandai lihat, pandai tengok apa yang akan berlaku di masa akan datang. Dan dari situlah mereka dapat mencari ataupun dapat menggunakan peluang
Para usahawan yang berfikir ke hadapan biasanya mempunyai daya banyak idea dan perancangan yang hebat. That's why lah mereka berfikiran ke hadapan. Sebab apa? Bila mereka berfikiran ke hadapan, mereka mempunyai banyak idea dan mereka boleh menghasilkan perancangan yang hebat untuk memastikan perniagaan mereka berjaya. Okey, seterusnya mereka harus menggunakan daya fikiran untuk berfikir setiap masa. Berarti kata lain, setiap usahawan mereka harus sentiasa menggunakan daya fikiran mereka. Okay? Mereka perlu sentiasa menggunakan daya fikiran mereka untuk mereka memastikan mereka sentiasa berjaya di masa hadapan. Okay? That's why lah kalau kita tengok usahawan-usahawan ni, kita rasa macam tak terfikir pun benda tu boleh dibuat. Kita tak terfikir pun benda tu boleh ditawarkan dalam pasaran. Tetapi kenapa ianya ada? Because of usahawan berfikiran ke hadapan. Mereka menggunakan daya fikiran mereka untuk mencari idea-idea yang baru, untuk mereka ambil idea yang baru tersebut sebagai peluang perniagaan. Okey, kaedah yang kedua adalah melalui masalah yang ada. Iaitu menyelesaikan kepada masalah merupakan peluang perniagaan. Gunakan daya fikiran untuk menyelesaikan masalah yang ada dan fikirkan perniagaan apa yang sesuai ditawarkan sebagai penyelesaian masalah. Yang kedua ni, kaedah yang kedua ini ialah kita melihat kepada masalah. Daripada masalah yang ada, kita dapat menghasilkan peluang perniagaan kepada kita. Sebab itu saya sentiasa nasihatkan kepada usahawan-usahawan yang berada di luar sana. Saya kata, you berniaga bukan hanya fikir tentang keuntungan, tapi anda perlu berniaga untuk menyelesaikan masalah orang. Bila anda berniaga untuk menyelesaikan masalah orang, daripada situlah ianya dapat memberi keuntungan kepada anda. Maksudnya, kita buat satu benda untuk kita membantu orang. Kita buat satu benda untuk kita pastikan orang dapat selesaikan masalah mereka. Daripada situlah orang akan beli produk kita dan kita akan dapat keuntungan. Itu cara untuk kita kenal pasti peluang perniagaan. Seterusnya yang ketiga. Yang ketiga dengan memenuhi keperluan manusia. Apa itu maksud memenuhi keperluan manusia? Memenuhi keperluan manusia artinya kita tengok manusia ni nak apa? Manusia nak makanan, manusia nak pakaian, manusia nak tempat tinggal, manusia nak kesihatan. Ini semua adalah perkara-perkara yang manusia mahu. Dan manusia juga memerlukan keluarga. Manusia memerlukan perhubungan. Manusia memerlukan keselamatan. Manusia memerlukan persahabatan. Manusia juga memerlukan percutian. Manusia juga memerlukan kereta mewah. Manusia juga memerlukan untuk mereka membeli belah. Ini semua adalah keperluan daripada manusia. Daripada situ, bila anda dapat kenal pasti apa yang manusia mahu dan anda cuba untuk penuhi keperluan mereka, itu juga adalah peluang anda. Saya bagi satu contoh. Kenapa ramai orang ketika ini, di waktu ini, buat perniagaan makanan masa musim PKP ni? Kenapa mereka buat COD makanan? Sebab manusia ingin makanan. Manusia ingin makanan untuk mereka makan. Untuk mereka masak memang tak sempat sebagai contoh. Tapi untuk mereka pergi beli dekat luar tak sempat juga. Sebab apa? Adanya halangan di dalam PKP. So, sebab itulah ramai orang buat perkhidmatan COD makanan because of keperluan manusia. Right? Itulah perniagaan ini, peluang perniagaan ini kita boleh lihat sekitar kita. Kita boleh tengok environment kita, boleh tengok keadaan semasa. Kalau manusia nak benda ni, kita buat benda tu. Kalau manusia nak benda tu, kita buat benda ni dan sebagainya. Maksudnya kita cuba memenuhi keperluan manusia. Yang keempat adalah dengan cara mengkaji selidik pasaran sedia ada. Maksudnya produk dan perkhidmatan yang sedia ada merupakan hasil daya cipta dan inovasi usahawan terdahulu supaya bersesuaian dengan keadaan manusia. Oleh kerana aktiviti manusia terus sentiasa berubah, produk dan perkhidmatan sedia ada juga perlu dibuat penambahbaikan. Setiap perubahan kepada produk sedia ada akan mendapat perhatian pengguna dan memberi peluang perniagaan kepada sesiapa yang melaksanakan perubahan. Maksudnya di sini,
Apa yang sedang berlaku semasa dahulu ianya bersesuaian untuk ketika manusia terdahulu. Kemungkinan ketika sekarang ini ianya tidak bersesuaian. Sebagai contoh saya kata, telefon. Kalau orang zaman dahulu dapat telefon yang tekan-tekan tu dah okey dah, dah boleh pakai dah. Tetapi kalau waktu sekarang ni kita tak sesuai untuk kita guna telefon tersebut, kita perlu membuat penyesuaian. Sebab itulah timbulnya smartphone. Nampak? Ertinya daripada idea orang terdahulu, kita buat kaji selidik, kita buat penyesuaian untuk bersesuaian dengan kegunaan semasa, keadaan semasa. Itu juga dinamakan sebagai peluang perniagaan. Kita tengok pula peluang, cara untuk kita kenapasi peluang perniagaan yang kelima, iaitu mengikut trend pasaran semasa, iaitu mengikut kehendak dan keperluan pasaran berubah dari masa ke semasa. Oleh itu, bakal usahawan perlu meneliti permintaan pasaran yang baru jika mahu mendapat peluang perniagaan. Maksudnya di sini kita cuba ikut trend pasaran semasa. Sebagai contoh, kalau zaman dahulu pakai baju biasa-biasa saja, tapi kalau orang sekarang ni nak pakai baju yang ada bling-bling, yang ada macam stylo sikit atau sebagainya. So, kita ikut trend pasaran, kita ikut keadaan semasa, dan itu boleh jadi sebagai peluang perniagaan. Seterusnya yang keenam, melalui jaringan perhubungan. Sesuatu peluang perniagaan yang wujud akan menjadi sukar dimajukan oleh seseorang usahawan sekiranya jaringan perhubungan dengan orang lain sangat terhad. Maksudnya di sini ialah setiap usahawan yang berada di dalam dunia perniagaan, mereka perlu ada networking, mereka perlu ada perhubungan luar. Kenapa? Kerana bila kita melakukan perhubungan luar, secara tak langsung kita tahu apa sebenarnya orang mahu. Dalam keadaan macam mana orang mahu. Apa yang perlu kita penuhi permintaan. Right, nampak tak? Daripada situlah ianya boleh jadikan sebagai peluang perniagaan. Perhubungan dan pergaulan harian dapat memberi peluang perniagaan kepada usahawan dengan cara maklumat yang diberi dan dikongsikan mungkin dapat diubah kepada satu perniagaan, dan kadang-kala tawaran terus kepada kita sebagai peluang perniagaan. Itulah saya kata, seorang usahawan, anda sebenarnya perlu ada networking yang hebat. Kalau anda hanya hidup seorang diri, anda tidak boleh berada di dalam dunia perniagaan. Yang ketujuh, melalui pembacaan. Yang ini masalah ni orang kita ni. Orang kita ni dia tak nak membaca. Bukan dia tak nak, bukan dia tak pandai, tapi dia sebenarnya ada masalah M, penyakit M. Apa itu? Penyakit malas. Bukan saya kata ialah saya sebenarnya saya nak usahawan ni dia rajin. Kita tak nak orang tinggalkan kita disebabkan oleh penyakit malas, right? Apa itu melalui pembacaan? Idea dan maklumat perniagaan juga boleh diperolehi daripada sumber bacaan, sama ada daripada media cetak iaitu buku, majalah ataupun surat khabar, ataupun melalui media elektronik sebagai contoh Facebook, Instagram, blog, website dan sebagainya. Ini juga boleh jadi sebagai peluang perniagaan kepada kita untuk kita kenal pasti peluang perniagaan. Sebab apa? Bila kita banyak membaca, kita dapat idea. Daripada idea itulah kita dapat menghasilkan peluang perniagaan. Dan yang ke-8, melalui pengetahuan dan kemahiran yang sama, iaitu kemahiran seseorang merupakan punca perniagaan, di mana kemahiran ini boleh dijual sebagai perkhidmatan. Sebagai contoh, anda ada pengetahuan, anda ada kemahiran di dalam mengubat pesakit. Sebab anda ada pengetahuan, you got the knowledge, you have the knowledge, you have the skill untuk memberi perkhidmatan kepada pesakit. So daripada situ juga boleh dijadikan sebagai peluang perniagaan. Sebab orang lain tak ada kemahiran tersebut, tapi anda ada. So anda boleh menjadikan pengetahuan anda itu, kemahiran anda itu sebagai peluang perniagaan. Dan yang terakhir, yang ke-9, melalui minat. Di mana seseorang usahawan memilih bidang perniagaan berdasarkan kepada minat mereka. Minat dapat memberi keyakinan dan rasa tanggungjawab yang lebih ke atas perniagaan yang akan dimajukan. Ini sebenarnya yang ke-9 ni, kaedah yang ke-9 ni adalah kaedah di mana anda menghasilkan perniagaan melalui minat anda. Sebagai contoh, orang tu minat makan. Minat makan, dia pandai hasilkan makanan-makanan western food contoh. So mereka boleh jadikan minat mereka tadi memasak makanan-makanan western
kepada perniagaan. Maksudnya kita tukar daripada minat kita kepada perniagaan untuk menghasilkan pendapatan. Alright? Okay. Untuk pelan perniagaan kita sambung the next class, insyaAllah pada hari Selasa nanti. Cuma untuk kali ini ada beberapa soalan yang hendak saya nyatakan kepada anda, iaitu yang pertama. Soalan yang pertama, saya nak anda jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan peluang dan bagaimana anda boleh tukarkan peluang tersebut kepada perniagaan. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, saya ingin anda nyatakan cara untuk kenal pasti peluang perniagaan. Okay, senaraikan cara untuk kenal pasti peluang perniagaan dan huraikan mengikut kefahaman anda ke-9 peluang perniagaan tersebut. Right, jumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah. Pada kelas akan datang kita akan sambung lagi topik yang ketiga ini. Semoga anda sentiasa bersemangat dalam mempelajari ilmu-ilmu asas di dalam keusahawanan untuk anda jadikan ia sebagai peluang kepada anda dalam mendapat pendapatan di masa akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.